Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan tarikh expired umur kita. Dan alhamdulillah juga hari ini tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih tuan-tuan untuk sama-sama diberi ruang, diberi peluang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Abang, nama apa? Muhammad Khalid. Orang mana? Orang India? Bangladesh. Alhamdulillah. Besok Abang Khalid dia ajak saya makan tengah hari. Ni contoh. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Amin. Amin lah tuan-tuan. Abang Khalid telefon saya, Ustaz, besok tengah hari nak makan apa ni, nak datang rumah saya, Ustaz nak makan apa. Tuan-tuan punyalah nak meraihkan tetamu. Dia masak bukan ikut selera perut dia, dia masak ikut selera saya. Sebab dia nak jemput saya ni, nak kata istimewanya, nak jadi tetamu ni. Tuan-tuan, saya pun kata dekat Abang Khalid, Abang Khalid, saya nak makan kari kepala kambing. Abang Khalid tepuk dahi, kepala kambing aku nak cari mana? Tetapi nak raihkan tetamu tuan-tuan, dia cari ni, Shah Alam dia pergi, tak jumpa Shah Alam, dia pergi ni pasar Selayar, cari kepala kambing, semata-mata nak meraihkan tetamu. Bila sampai di rumah Abang Khalid pula, Allahu Akbar, dia tala kipas ni kat muka saya. Sebab apa? Tak nak tetamu dia ni berpeluh, punya raih sungguh-sungguh. Bila jemput saya makan ni tuan-tuan, dia tak jamah pun, dia tak sentuh pun makanan sehingga saya habis makan. Punya meraihkan tetamu. Allahu Akbar. Maksudnya beruntung orang yang jadi tetamu ni. Dan orang yang kita jemput untuk hadir ke rumah kita ni bukan orang sembarangan, orang yang kita sayang, orang yang kita kagumi, orang yang kita kenali. Kita tak ajak, mari, siapa-siapa tak ajak. Begitu juga tuan-tuan, jadi tetamu kepada siapa ni? Kepada rumah Allah, maka Allah Ta'ala sayang kepada tuan-tuan. Bersyukurlah di atas nikmat ini. Mudah-mudahan berbaki umur kita yang tak lama ni, Allah Ta'ala bantu kita untuk terus istiqamah menghadiri rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allah malan falam yuaddi zakatahu musili lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwaquhu yaumal qiyamati thumma ya'khudhu bilihzimatayhi ya'ni shidqah thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka thumma tala hazihil ayah wala yahsabanna alladhi yabkhaluna bima atahumullahu min fadli ila akhiril ayah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, antara sahabat Nabi yang digelar Al-Muqsirun oleh para ulama. Al-Muqsirun, 5 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, nama dia sebelum Islam Abdul Syam. Abdul Syam, hamba kepada matahari. 7 Hijrah dia masuk Islam, Nabi tukar nama dia Abdul Rahman.
dan Nabi gelarkan dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah diberi kelebihan ke atas dia oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kecerdasan akal yang sangat kuat, sangat hebat. Tuan-tuan, dia lebih meriwayatkan hadis lebih daripada 5,000 lebih hadis. 5,329 hadis, tak silap saya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bila saya mengaji tentang hadis ni, tuan-tuan, perawi yang begitu hebat ini tertimbul dalam perasaan hati benak fikiran saya. Sebab apa? Nama Abu Bakar tak banyak. Sedangkan Abu Bakar ni, dia antara sahabat yang intimam, yang paling awal bersama dengan Nabi. Bahkan sampai bila Nabi masuk Islam, Nabi jadi Rasulullah, minta maaf, Nabi dilantik jadi Rasul, sampailah Nabi wafat, Abu Bakar adalah orang yang paling rapat berdamping dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Hurairah ni masuk Islam 7 Hijrah. Tiba-tiba dia boleh jadi manusia yang digelar Al-Muksirun, antara sahabat Nabi yang paling banyak, antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Aisyah radhiyallahu anha, Anas bin Malik, ramai lagi 2 orang. Dan menunjukkan bahawa kenapa nama Abu Bakar tak tergolong. Sedangkan tuan-tuan, bukti antara sahabat Nabi yang paling alim adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bukti dia ketika mana kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat ni, sahabat-sahabat ni dok berkhilaf. Khilaf apa? Berbeza pendapat. Ada yang kata nak tanam Nabi ni dekat mana? Yang dikata jom, ada orang yang berijtihad, kita tanam Nabi di Palestin, kerana di sana ramainya anbiya yang ditanam di sana. Kita tanam Nabi di Palestin. Sahabat kata tak boleh. Yang ni pula kata kita tanam Nabi di mana Nabi dilahirkan, di mana kampung Bani Sa'dah, di Mekah. Dok berkhilaf nak tanam Nabi dekat mana. Datang Abu Bakar As-Siddiq. Rupa-rupanya ketika mana Abu Bakar As-Siddiq hidup bersama dengan Nabi, Nabi masih hidup, Nabi wasiatkan kepada Abu Bakar, apa dia? Tanam aku di mana aku dimatikan oleh Allah. Tanam aku di mana tempat aku diwafatkan oleh Allah. Di mana, tuan-tuan? Rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan Abu Bakar itu lebih alim, tapi mengaji hadis bakpo Abu Hurairah ni banyak sangat. Tuan-tuan, kita kembali kepada sejarah. Sebab tu sejarah ni kena ada dalam hidup, kena reti sejarah. Selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar umurnya tak lama, 2 tahun lebih je. Ketika mana disibukkan dengan memerintah dunia, memerintah kerajaan Islam ketika itu. Ketika itu Abu Bakar memerangi golongan yang tak nak bayar zakat, golongan yang mengaku Nabi, Musalmah Al-Kazab. Kemudian golongan yang ramai yang murtad, yang beriman kepada Nabi, bila Nabi tak ada, dia murtad habis. Jadi Abu Bakar ni dia nak menstabilkan kerajaan Islam. Orang Islam ketika itu sibuk dia. Tak dan dia nak ajar, tak dan dia nak ajar hadis di beberapa masjid. Berbeza dengan Aisyah radhiyallahu anha. Selepas Nabi wafat, Aisyah hidup 40 tahun. Bila Aisyah hidup 40 tahun ni, ramai sahabat Nabi ini boleh mengaji dengan dia. Begitu juga Abu Hurairah. Lepas Nabi wafat, dia hidup begitu lama. Jadi ramai sahabat-sahabat yang boleh sempat ngaji dan tak sempat ngaji dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu antara alasan kenapa banyak hadis yang mana diriwayatkan daripada Abu Bakar ni sikit berbanding dengan Abu Hurairah, sedangkan dia lebih lama bersama dengan Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapa
atahullah malan. Nabi kata siapa yang datang kepada Allah, yang mana ketika atas dunia ni malan, Allah Ta'ala beri dia harta, Allah Ta'ala beri dia kekayaan, Allah Ta'ala beri dia emas, Allah Ta'ala beri dia perak, Allah Ta'ala beri dia macam-macam. Falam yuaddi zakatahu, bila sampai masa yuaddi, dia tak nak mengeluarkan sedikit rezeki yang Allah Ta'ala bagi dekat dia tu, yuaddi, orang ni namanya bakhil, orang ni namanya kedekut. Sebagai contoh tuan-tuan, emas yang Allah Ta'ala bagi, uruf kadar dalam negeri Selangor emas 800 gram. 800 gram emas yang kita simpan melebihi emas dekat rumah kita 1000 gram. Syarat yang pertama dah wajib zakat. Syarat yang kedua pula, emas yang kita simpan ini melebihi 12 bulan Qamariyah, maka dah wajib zakat. Sebagai contoh 1000 gram, kita punya kadar emas 1 gram berapa sekarang? Harga kita anggap RM100 lah tuan-tuan. Kita anggap RM100. Emas dekat kita ni 1000 gram. Daripada 1000 tu darab lah 100. Berapa harga? 100,000 emas harga contoh. Bila 100,000 tu 2.5% saja. 2.5% saja. Daripada 100,000 tu 2.5%, itu bukan hak kita. Itu hak orang lain. Hak asnaf, hak fakir miskin. Dia buat tak tahu, tak ambil berat. Negeri Selangor tuan-tuan, gaji sumber pendapatan yang lebih 15,000 sebulan, wajib zakat. Sampai masa buat tak tahu lah. Jenis-jenis macam ni ramai bersepak tuan-tuan sekarang. Bahkan tak payah tunggulah zakat fitrah, zakat apa, pendapatan zakat emas. Tu zakat fitrah bulan Ramadan RM7 pun ramai yang ambil dia buat tak tahu tuan-tuan. Orang macam ni Nabi kata yuaddi zakatahu adalah orang yang bakhil, orang tak nak bayar zakat. Kalau dalam kitab fiqh zakah 170 gram wajib zakat. Di Melaka kadar uruf dia lain. Di Melaka 200 gram je. Di Perlis diambil pendapat Yusuf Qardawi 170 gram. Di Kedah 180 gram. Ikut negeri masing-masing berbeza tuan-tuan. Di Selangor ni sebab ramai orang kaya, sebab tu 800 gram. Jadi orang yang macam ni musili lahu yaumal qiyamah, dia simpan harta dia, dia tak ambil peduli bab harta dia, tentang zakat dia ni. Bila bertemu dengan Allah nanti, Nabi kata apa? Harta ini menunggu tuannya. Emas yang kita simpan bawa sampai mati ni menunggu tuannya. Menunggu dalam bentuk apa tuan-tuan? Allahu Akbar. Jadi kita cerita, Nabi cerita ni gerun. Kampung saya belah ayah di Tanjung Malim, Felda Gedangsa. Raya baru-baru ni tuan-tuan, 2016 ni raya lah. Di sana ada rumah pusaka peninggalan arwah atuk dan nenek. Raya tahun lepas, ayah ni dia rancang lah adik-beradik kumpul di kampung lah, di kampung Felda Gedangsa. Ayah pun kata balik pergi kemas rumah atuk. Saya pun bawa lah isteri saya balik kampung tuan-tuan, Felda Gedangsa, bawa balik. Dekat luar ni semua ni rumah orang tak ada duduk, tak ada orang duduk. Setelah atuk meninggal tak ada orang duduk. Jadi dekat luar ni penuh rumput lalang semua naik ni. Saya kata aku buat seorang mati gerah ni. Saya pun upah orang. Alhamdulillah selesai tuan-tuan. Pukul 5 lebih petang macam tu, isteri saya tengah menyapu dekat dapur. Tiba-tiba dengar suara jantan. Abang! Suara jantan. Saya kata siapa menjerit ni? Kita berlari ke belakang, isteri kita menjerit. Tanya sebab apa menjerit? Bang, dia nampak ular
Dekat belakang tadi ular warna hitam, dia kata. Saya pun cari-cari, takut dia duduk dalam rumah tu tuan-tuan. Ustaz ni cerita pasal ular, ada kaitan sama. Sampailah waktu malam, pukul 12 malam, ular tu masuk. Pukul 5 lebih, tapi saya tak nampak ular tu keluar. Pukul 12 lebih tuan-tuan, masa tu dekat kampung, nak balik memang malas lah. Isteri saya kata, abang jomlah balik. Saya kata tak payahlah, penat nak drive kereta, tak boleh ni aksiden kita nanti. Isteri kata, abang kalau ular ni patuk abang tak apalah, saya tak sanggup kalau dia patuk anak-anak. Sampai hati isteri saya kata macam tu tuan-tuan. Habis tu nak buat macam mana? Kita cari hotel. Tuan-tuan, Felda Gedangsa, mana ada hotel? Rumah kosong banyak lah, orang lari habis. Habis tu nak buat macam mana? Kita cari homestay. Cari homestay tak ada juga. Saya pun tuan-tuan beginilah, nak balik risiko, nak bawa kereta penat. Ni dekat ruang tamu ni, dekat ruang tamu ni kita alih semua barang, letak tilam tuan-tuan. Anak bini tidur, saya duduk atas kursi macam ni lah. Jadi lantik diri sendiri, jadi jaga. Jadi jaga. Belah kanan saya ni batang kayu, belah kiri saya kapak. Tangan saya duk main handphone ni, sebab tak nak mengantuk kan, main handphone. Kita penat. Sampailah 3 pagi, dah terseguk-seguk saya, kata menantang ular ni. Memang sakit hati tuan-tuan. Nak katanya Allah Ta'ala uji saya atas dunia ni dengan ular je seko. Sampai tak boleh nak tidur malam, takut tuan-tuan. Sampailah subuh, Allah tak muncul-muncul ular sawah. Allah bukan ular sawah, tapi tak muncul ular. Lepas subuh tu tuan-tuan, saya panggil jiran-jiran. Saya panggil orang yang saya upah semalam, yang potong melalang kat depan rumah tu. Gogeh-gogeh, orang Terengganu kata gogeh lah. Almari semuanya angkat. Tiba-tiba keluar 3 ekor ular tuan-tuan. Dah bertapak dalam tu, dah bertelur. Orang kampung terus pergi bunuh. Ustaz, kalau kena patuk dengan ular ni Ustaz, 90% isteri Ustaz janda, dia kata. Ular kapak tuan-tuan, kepala 3 segi. Orang ni ketot je, tapi bisa yang begitu dahsyat. Antara ular yang diguruni, ular kapak, warna hitam. Menunjukkan ular ni atas dunia pun tak takut. Allahu Akbar. Bila perasaan takut tu Allah Ta'ala bagi, rupa-rupanya di sebalik itu ada peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok hadis yang kita bincang hari ini. Orang yang kedekut tak ambil berat tentang hartanya, tentang zakatnya yang sepatut dia keluarkan. Harta ni nanti tuan-tuan, tunggu tuan dia. Bukan bentuk wang yang kita simpan, bukan bentuk emas, bukan bentuk perak, tapi Nabi kata apa? Suja'an aqrab. Ular yang berkepala botak. Nak terjemah ular kepala botak tak kena. Tapi maksud dia kepala botak lah. Tapi tuan-tuan, maksud dia ular yang sangat berbisa. Pernah tak jari terkepit pintu? Pernah tak? Bila terkepit pintu, jari kita ni darah jadi cair ke jadi beku? Beku. Wah, dia jari hitam Malam tu boleh tidur tak? Tuan-tuan, kena kepit pintu. Malam tu tak boleh tidur ni, berdenyut-denyut sikit je kena dekat jari. Berdenyut-denyut, Allah. Walaupun sebelah kita ni isteri punya cantik pun tak layan dah. Sebab sakit, Allah tak ada bagi sikit uji ni, terkepit pintu. Tapi bayangkan tuan-tuan, bisa suja'an akhra ini, bila dia patuk tuannya ni, dia tunggu nanti di sana ni, hang tak nak bayar zakat ni, atau ditunggu tuan dia patuk tuan dia. Bayangkan bisa yang begitu dahsyat ni, satu badan legam bang, satu badan jadi hitam, satu badan beku darah. Allahu Akbar. Ini digambarkan betapa dahsyat yang bisa suja'an aqrab. Jangan main-main dengan zakat, jangan main-main.
Tuan-tuan, Rabi'atul Hadawiyah, satu hari dia pergi pekan cari makan tengah hari. Lapar. Dia jalan di satu kedai, tuan-tuan. Jalan satu kedai. Kedai itu jual ayam golek. Di kedai itu jual ayam golek. Cerita ni saya mengaji dengan Syekh Zainul Asli. Syekh Zainul Asli dia cerita kisah Rabi'atul Hadawiyah. Dia pergi pekan nak cari makan tengah hari, lapar. Berhenti di depan kedai, yang mana kedai tersebut jual ayam golek, ayam yang disalai dengan api, dibakar dengan api. Kita nampak ayam ni meleleh hari hukum nangis. Tengok ayam nangis. Tak. Kita lapar ni tengok ayam, ya Allah sedapnya, sanggup beratur walaupun panjang, sebab lapar nak makan. Tapi Rabi'atul Hadawiyah, tuan-tuan, bila dia sampai dekat depan ayam golek ni, dia menangis. Tangisan dia sehingga didengari orang yang jual ayam tu, dengar dia nangis. Rabi'atul Hadawiyah. Lalu orang yang jual ayam ni tanya Rabi'atul Hadawiyah, kenapa engkau menangis, wahai Rabi'atul Hadawiyah? Kenapa engkau menangis? Rabi'atul Hadawiyah kata, apa bang? Aku menangis kerana aku terbayangkan apa yang dibayangkan oleh Rabi'atul Hadawiyah. Bayangkan ketika mana ayam ini dibakar dengan api, ayam ini telah dimatikan. Ada orang makan ayam hidup-hidup dah. Ayam ni mati dulu sebelah, dibakar dengan api dalam keadaan dah mati. Tapi orang yang dicampak ke dalam api neraka Allah, dibakar hidup-hidup, tak mati-mati bang. Allahu Akbar. Rabi'atul Hadawiyah, dia terbayang benda tu, dia menangis. Bayangkan sujaan Aqra ini, dia patuk tuan dia, beku satu badan darah ni, tapi bang tak mati-mati bang, dibiarkan hidup, dibiarkan dengan kesengsaraan bang. Allahu Akbar. Ini Nabi cerita, tuan-tuan. Hadis sahihain, Bukhari ada, Muslim pun ada. Maka zakat ni jangan buat main. Nabi Imam Ghazali kata apa? Malullah, harta yang Allah Ta'ala bagi ni milik Allah. Pada hakikatnya Allah Ta'ala minta sikit je, 2.5% sahaja. Zabi batat. Kita tengok Nabi cerita pula bentuk fizikal ular ni macam mana. Bisa ada yang begitu dahsyat. Zabi batan ada 2 tanduk. Zabi batan dua tanduk. Hatta dunia jumpa tak ular ada tanduk? Tak ada. Orang bakhil dia jumpa. Harta yang dah simpan tu nanti tunggu hang tak. Yutawaquhu, Nabi cerita pula Allah dah ada 2 tanduk ular ni. Yutawaquhu, dan mempunyai, yutawaquhu ni taring. Ulama kata ada 7 hasta taring dia tu, panjangnya 7 hasta. Ada pendapat kata 1 sehasta pun dah panjang bang. 7 hasta wallahu a'lam, saya tak tahu panjang dia macam mana. Nak kata panjang lah. Yaumul qiyamah. Okey, bila dah patuk tuan dia, thumma yakhudhu, dah beku darah satu badan, dah sengsara. Thumma yakhudhu, dengan taringnya tadi diambil tuan dia. Yakhudhu bilih zimataihi. Step yang kedua, mula-mula dia patuk bilih zimataihi. Yang kedua dia buat apa? Dia belit bang, belit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di Thailand tahun lepas, satu video, bukan video, gambar lah. Orang tu begok, tuan-tuan, kena gigit dengan ular sawo. Oh, macam mana bayangan. Ular sawo pula kecil ya, tapi menggelupuk lah, sakit, hampir putih. Di Perak, wallahu a'lam, orang kata palsu. Seorang wanita Taiping yang dimakan dek ular sawo. Orang kata palsu, di viral di WhatsApp. Tapi tuan-tuan, walaupun cerita tu palsu, memang pernah berlaku orang kena makan dengan ular sawo ni.
Ular sawa, Allah Ta'ala beri kelebihan dia, strength dia, kekuatan membelit. Dia patuk kita berjuta pun tak mati. Dia patuk baby macam mana pun tak mati sebab tak ada bisa. Tapi kelebihan dia, dia strength, dia ada kekuatan membelit. Okey, cuba kita bayang. Jom kita bayang tuan-tuan. Seorang manusia ketika mana dibelit oleh ular sawa tu, apa jadi tulang dia? Tulang dia ni bersisih di antara satu sama lain. Horok. Masa dibelit tu, rasa-rasa orang tu hidup lagi ke mati? Kemungkinan masih hidup, kemungkinan mati. Bahkan kena ingat, masa kena belit tu, bukan saja tulang ni hancur 1000, patah habis, patah riuk. Tapi kena ingat organ-organ dalaman, jantung pecah, paru kita semuanya habis. Kena belit, dia ulur sampai di mampak suruh-suruh. Masa ni tuan-tuan, kemungkinan dan saya yakin dah nyawa sudah terpisah dengan badan, daripada badan. Tapi sujaan Aqra ini, bila dia patuk tuan dia beku dalam satu badan, ya khuzu dengan tangannya dia angkat bilih zamatai, dia belit tuan dia, kerak. Allah, sakitnya tapi tak mati-mati bang. Allahu Akbar. Tuan-tuan, azab neraka ni jangan main-main. Saya daripada kecil tuan-tuan hafal doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan saya yakin tuan-tuan pun hafal dari kecil. Bila time maksud dia, Allahumma barik lana, ya Allah berkati kami ya Allah, fima razaqtana, berkati rezeki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Tiba-tiba tuan-tuan, dalam doa makan yang kita dok baca satu hari 3 makan, kita makan seumur dok baca ni, tiba-tiba hujung-hujung doa makan waqina azabannar, ada jauh daripada api neraka. Masa tu saya tanya mak saya, mak, apa kaitan doa makan anda minta jauh daripada api neraka? Mak saya kata, wallahu ta'ala a'lam. Mak pun tak tahu. Persoalan itu saya simpan sampailah saya belajar di Yaman. Saya tanya Syekh saya, Syekh Amroni, Qadi Yaman. Syekh Yaman ni, Syekh Amroni, dia kata apa? Haji berapa kali makan satu hari? Dia tanya saya macam tu. Haji berapa kali makan? Tengok gaya macam 5 kali sehari ke 7. Banyak kan? Biasa je 3 lah, 3. Maksudnya makan ni benda wajib. Kat satu hari tak ada orang yang tak makan. Siapa tak makan hari ni? Dan benda ni wajib. Benda yang kita tak boleh tinggal walaupun sehari. Kita boleh sakit, kita boleh sengsara, tak makan kita mati. Wajib. Menunjukkan bahawa betapa Nabi ni ambil berat, betapa mak Nabi nak bagi tahu kejayaan sebenar bila mana kita boleh jauh daripada api neraka. Maksudnya apa? Satu hari kalau kita berkehendak kepada makan 3 kali, begitu jugalah Nabi nak bagi tahu dekat kita ni, supaya kita ni minta dekat Allah supaya kita jauh daripada api neraka Allah ni, seperti mana kita berkehendak kepada makan. Seolah-olah benda tu kita jangan tinggal, wajib buat. Baru saya dapat jawapan Allah. Soalan daripada kecil kita dok tanya mak, baru dapat Allah. Oh, tuan-tuan, Nabi lepas bayang Allahumma ajirni minan nar, Nabi baca 7 kali bang. Allahumma ajirni minan nar. Tok imam baca Allahumma ajirna minan nar, kita balik. Sombongnya kita lebih hebat kah? Nabi ni punya gerun dengan api neraka ni. Allahumma ajirni minan nar. Habis semayang Nabi baca 7 kali bang. Kita ni Nabi ke?
Tak. Kita ada tiket syurga ke? Tak. Tapi kita sombong dengan Allah, kita bongkak dengan neraka Allah, kita belah, tak baca Allahumma ajirni minan nar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis dalam kitab riwayat Musnad Ahmad, kitab tu banyak, berapa jilid. Dalam satu bab, bab syafa'ah, bab syafa'ah, satu hari malaikat Jibril alaihissalam, mafhum hadisnya begini. Saya mengaji kitab ni juga dengan Syekh Zainul Asri. Malaikat Jibril satu hari dia pergi ziarah neraka. Dia ziarah neraka. Bila sampai neraka ni, di ziarah, dia terdengar ahli neraka ketika mana diseksa dalam api neraka tu, dia menyebut nama Allah, memuji nama Allah. Malaikat Jibril pun kembali berjumpa dengan Malaikat Malik. Malaikat Jibril kata, tadi aku dengar ketika mana aku pergi ziarah neraka, tadi ada orang dia sebut nama Allah. Maka Malaikat Jibril kata, dengan syafaat aku nak bebaskan dia. Aku nak bebaskan dia. Malaikat Jibril boleh beri syafaat, tuan-tuan. Malaikat Malik pun tadi dengar arahan Malaikat Jibril, dia pun masuk dalam neraka. Cari ni, tak jumpa. Sedangkan ahli neraka yang paling kecil, bila mana dia duduk, saya duduk besar ni ya, ahli neraka ni yang paling kecil, tuan-tuan, bila mana dia duduk, punggung dia daripada Mekah sampai ke Madinah. Besar gila ahli neraka ni. Sebab apa besar ni, tuan-tuan? Kerana setiap inci ahli neraka nak dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita nak seksa, best tak? Halui nak seksa payah tak? Susah tak sedap. Tapi kalau besar tu kita nak seksa sedap. Sebab tu besarnya ahli neraka. Besar macam ni pun Malaikat Malik tak jumpa, kerana terlalu ramai yang mendiami neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar, tuan-tuan, saya mengaji hadis tu terkejut saya. Besarnya ahli neraka ni, dan betapa besarnya neraka Allah tu, lagi besar. Balik ke mana jumpa Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun, tuan-tuan, diarah, dibagi tahu oleh Malaikat Malik, pergi tanya Allah. Pergi tanya Allah. Dan Malaikat Jibril pun pergi jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi tahu lokasi, location dia ni duduk mana. Dia ni duduk di negeri sekian-sekian, duduk di negara sekian-sekian, duduk di wilayah sekian-sekian, duduk di daerah sekian-sekian, duduk di pekan sekian-sekian, duduk di kampung sekian-sekian, duduk di lembah sekian-sekian, duduk di jalan sekian. Nak menunjukkan neraka tu punya besar, punya banyak sekian-sekian tu, panjang hadis tu. Dah dapat lokasinya, kembalilah Malaikat Jibril alaihissalam bagi tahu dekat Malaikat Malik. Lalu Malaikat Malik terus masuk cari ahli neraka yang sebut nama Allah tadi. Bila sampai Malaikat Malik dekat ahli neraka ni tengah terikat tangan dan kakinya dengan rulungan api neraka. Bila sampai Malaikat Malik, ahli neraka ni tanya dekat Malaikat Malik, Malaikat Malik, cukuplah, aku ni dah teruk, adakah kau datang untuk tambah aku punya seksa ni? Tengok datang Malaikat Malik tu, Allah rasa tak luruh jantung ni, punya takut ahli neraka, aku ni dah teruk dah. Malaikat Malik kata, dah, aku datang untuk membebaskan kamu. Dengan syafaat Malaikat Jibril, dengar jawapan tu punya lega, tuan-tuan. Ketika mana Malaikat Malik nak tarik ahli neraka ni keluar, Malaikat Malik buat 2 kali goncangan. Goncangan yang pertama untuk apa? Untuk menjatuhkan ular dan kalajengking yang ada di tubuh ahli neraka. Maksudnya ular ni Allah Ta'ala guna untuk seksa ahli neraka. Sebab tu tengok ular takut. Perasaan takut tu bukan sia-sia, ada maksud di sebaliknya. Suruh kita beringat, binatang inilah akan seksa kamu, akan makan kamu kalau kamu pilih hidup jadi manusia yang bakhil di atas muka bumi Allah. Goncangan yang kedua untuk meleraikan relungan api yang ada di kaki dan di tangan ahli neraka.
Lalu bawa ahli neraka ni bertemu dengan malaikat Jibril. Soalan yang malaikat Jibril tanya, berapa lama dah duduk dalam neraka ni? 70,000 tahun. Disebut oleh ahli neraka itu 70,000 tahun dibakar dalam api neraka, dimakan dek ular, disengat dek kalajengking. 70,000 tahun tak mati-mati bang. Allahu Akbar. Kita balik kepada hadis yang kita bincangkan tadi. Ya'khuzu bilihzimatai, dah belit, dah mampak, dah lunyai ni, dah hampir mampak ni, tapi tak mati-mati ni. Yakni syidqah. Allah. Syidqah ni semua ada. Apa dia ni? Orang panggil apa je bahasa Melayu ni? Syidqah. Allahumma salli ala Muhammad. Raham. Allah raham. Syidqah ni maksud dia raham. Apa maksud Nabi kata raham? Raham ni tuan-tuan, bila dah kunyah, bila dah belit mampak ni, dengan syidqah tadi, dengan ni yutawaqqahu, dengan taringnya. Untuk apa ni? Untuk makan tuannya. Sikit dia makan. Cerita perempuan Taiping tadi yang ketika belit, ular sawah dia tak kunyah bang, dia telan sikit. Masa ni mati dah. Tapi tuan ni, yang bakhil ni, yang dimakan oleh dia punya ular ke harta dia tu, kunyah sikit. Allah, bayangkan ambil pisau ni, cincang. Macam mana nak cakap? Sakit dah tu Tapi bang, tak mati-mati. Allahu Akbar. Dia kunyah sampai dah habis. Kemudian dimuntahkan kembali, dipatuk kembali legam hitam. Allah. Dibelit, kemudian ditelan, dimuntahkan kembali, dipatuk legam habis ni, dibelit sampai hancur tulang kita, habis organ, kemudian dikunyah-kunyah tuan-tuan. Beginilah siksaan bagi orang yang tak nak bayar zakat. Sebab tu dalam Quran, aqimus solah wa atuz zakah, kebor. Amalan kebor wa atuz zakah. Bila Allah Ta'ala sebut solat, terus Allah Ta'ala sebut zakat, menunjukkan jangan buat main benda ni. Dan saya sangat kecewa tuan-tuan, ramai bulan Ramadan tak bayar zakat, RM7 ya. Saya bimbang RM7 tu yang kita berkira akan menyiksa kita dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yaqulu ana maluka. Sambil-sambil dia patuk, sambil-sambil dia kunyah, sambil-sambil dia telan, sambil-sambil dia membelit. Thumma yaqulu, Nabi cerita, ular ni duk menyumpah. Apa yang ular ni kata apa? Ana kanzuka. Minta maaf. Ana maluka. Aku inilah harta kamu. Ana kanzuka. Aku inilah harta simpanan kamu. Sambil-sambil ular tu seksa kita, dia nak sebut benda ni. Ana maluka, ana kanzuka, akulah hartamu, akulah ada harta simpanan, akulah harta simpananmu. Thumma tala hazihil ayah. Lalu Nabi mengakhiri dengan sebuah ayat Quran, dengan sepotong ayat Quran, surah Al-Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih ilal akhiril ayah. Sesekali Allah Ta'ala berfirman, wala yahsabanna alladhi, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, daripada kurniaan-kurniaan yang mereka sangkakan itu hak mereka. Tuan-tuan, pengajaran hadis yang kita hari ini, zakat itu wajib. Jangan ambil ringan. Balik ni tanya isteri, meh yang kita simpan tu berapa? Kalau kita nak ambil pendapat Yusuf Qardawi, ambillah, tak apa, tak ada masalah.
Kalau kita tak reti nak kira, bawa meh kita ni pergi pejabat zakat. Pejabat zakat dia akan tegar. Dia akan tanya emah yang kita pakai banyak mana, emah yang kita simpan banyak mana. Masing-masing ada kadarnya. Kalau wajib zakat, bayarlah tuan-tuan. Jangan berkira, bayarlah. Kalau tidak, macam mana saya ceritakan hadis ini sangat ngeri tuan-tuan. Dan berusaha sungguh-sungguh dalam hadis yang kita belajar ni juga, benda yang kita nak tahu kejayaan yang sebenar dalam hidup kita itu bila mana kita berjaya menjauhkan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya Nabi dia buat bacaan Allahumma ajirni minan nar. Bahkan dibaca doa makan pun sama, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, jauh juga daripada api neraka, jangan tinggal. Itulah kejayaan yang sebenarnya bila dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi nak bawa 2 hadis, tak dah masuk Isyak. Maka cukuplah sekadar ini tuan-tuan. Kita jumpa lagi insya-Allah kalau ada kelampakan akan datang. Dan untuk akhirnya saya dah minta izin dengan ahli jawatan kuasa masjid, yang mana tuan-tuan baru-baru ni alhamdulillah anak-anak murid kita dah berjaya melepasi dan mendapat rezak staf. Yang mana saya ni tuan-tuan lahir daripada institusi seorang tokoh pendidik yang telah pergi meninggalkan kita, iaitu Ustaz Abu Bakoci. Sekolah dia di Mahat Tafiz wa Tarbiyah Darul Iman Terengganu MTT. Saya lahir daripada sekolah itu. Imam Muda Fakrul lahir daripada sekolah itu. Dan ramai lagi ustaz-ustaz hari ini yang menjadi cahaya dalam masyarakat. Saya tuan-tuan, saya belajar di Yaman dibiayai oleh seorang hartawan, nama dia Datuk ke Wallahu Alam, tapi orang panggil dia Rani. Duduk di Allahu Akbar, Kota Kemuning, Pak Cirani. Dia AJK Mas Surau Al-Hijrah. Saya pergi mengajar di sana tuan-tuan. Saya tanya dia, Haji ingat saya lagi tak? Dia tengok saya, dia tak ingat. Saya kata, Haji, dulu saya mengaji dekat Yaman, Haji lah yang bagi saya sebulan RM400. Haji lah yang belikan saya laptop untuk saya buat tesis, buat kerja. Haji lah bila saya minta nak beli kitab, Haji lah PM saat bagi duit. Tuan-tuan, dia biayai saya. Dan alhamdulillah apa yang saya ada hari ini, ada yang mana dia dapat juga. Setiap kali saya ajar beri kesedaran kepada tuan-tuan, dia yang ada saham dia, dan dia dapat pahala seperti mana apa yang saya lakukan. Kerana apa? Kerana harta dia. Dia membiayai orang yang mana berada di jalan fi sabilillah. Maka sekolah saya ni bukan sekolah saya bantu untuk anak-anak murid sana untuk sambung ke Mesir. Nak pergi Syria dah hancur, nak pergi Yaman pun berat. Ada pun Hadramaut di Sana'a tempat saya mengaji, habis tak. Yang ada di Mesir insya-Allah tengah buat urusan. Yang mana mereka ini dapat peluang, mereka tak ada kewangan tuan-tuan. Saya nak elak supaya mereka buat pinjaman. Sebab saya tak nak nanti bila balik daripada Mesir kerja bayar hutang. Duduk kerja ni, bila kerja duduk dengan mak kan. Bila duduk dengan mak dah kerja, bila duduk kerja tu berkahwin. Bila berkahwin nak duit, buat loan lagi, hutang PTPTN, tersebut PTPTN lah, hutang belajar tak habis lagi kan. Bila dia dah kahwin, duduk dengan mak, tak ngam pula, tak ngam. Menantu tak ngam dengan mak. Jadi Allah nak duduk sendiri cari rumah, nak beli cash tak mampu, berhutang lagi. Bila dah kahwin, takkan nak naik motor kapcai, takkan nak naik taksi manja, nak beli kereta, hutang lagi. Saya kata, ya Allah, tengok tak kronologi. Hari ni kita belajar sungguh-sungguh, kita balik, kita bayar kerja, kita bayar hutang. Jadi tuan-tuan, siapa yang nak menyumbang, dalam 25 orang pelajar yang akan sambung ke bumi Mesir dalam perancangan insya-Allah yang baru dapat sijil dan tengah menunggu surat tawaran daripada sana. Maka bantulah anak-anak ini tuan-tuan. Saya kata mereka, aku tak nak hampa berhutang. Sebab saya pergi pun tanpa hutang. Saya lapang dada ni, hutang pun hutang kereta je sekarang. Rumah ayah, duduk dengan ayah lah, jaga ayah sekali. Nak menunjukkan tuan-tuan, insya-Allah dengan bantuan tuan-tuan ni, mereka nanti akan datang balik berbakti kepada masyarakat.
mereka mengajar, besar ganjaran yang tuan-tuan dapat. Terima kasih sekolah dia Mahat Tahfiz wal Tarbiyah Darul Iman. Untuk dapat maklumat lanjut, boleh saya bagi senarai dan sebagainya, nama-nama yang diperlukan. Dan sekolah itu di Terengganu lah tuan-tuan, saya belajar di sana. Jadi guru saya minta tolong untuk cari dana. Yang mana 25 orang ni kami pilih memang miskin, yang tak mampu sungguh, tak mampu sungguh. Jadi bantu kami tuan-tuan, untuk bantu tuan-tuan nanti. Cukup sekali ini, saya minta maaf terkasar bahasa, saya minta maaf tertinggi nada, saya minta maaf tuan-tuan. Kerah kan, tang ni kena kerah, tak boleh lembut-lembut, bagi kita takut. Sebab itulah ayat Quran ni Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk macam-macam gaya ni. Ada lemah lembut, ada cara bengih, ada cara kasar. Sebab itu manusia tuan-tuan, untuk menyentuh hati manusia ini. Maka saya minta maaf terkasar bahasa. Yang baik itu confirm daripada Allah, segala kekurangan itu confirm daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.